بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina thadiyaihi فماتت وهي بين يديه فصاحت أم أيمان فقيل أتبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال وإن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil anak perempuannya yang dalam keadaan nazak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak cerita kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehilangan anak perempuan waktu kecil. Kata Ibnu Abbas, pada satu hari apabila dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang anak perempuan dia nazak, tengah lorat, bila Nabi pergi ke rumah Ummu Aiman, pengasuh anak dia, Nabi sampai di sana, Nabi ambil anak ni, fahtadanaha, Nabi peluk budak ni, fawada'aha baina sadiyaihi, Nabi rapatkan anak tu di dada dia, famatat, mati budak tu. Kalau kita hari ini Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kematian anak, sepatutnya kita kena redha. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, pun diuji begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kekasih Allah, Allah boleh takdirkan benda sedih macam tu kena ke dia, siapalah kita? Maka hadis yang kita baca malam ni diceritakan kepada kita tentang anak perempuan Nabi. Kecil-kecil sudah tidak sihat, dan tidak sihat itu membawa kepada wafat, kepada mati dia. Apabila dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi segera pi, Nabi ambil anak ni, Nabi dukung, Nabi peluk rapat ke dada dia. Elok-elok sahaja Nabi buat macam tu, kata hadis ni, famatat, mati budak tu.
Wahiya baina yadayh, sedangkan dia dalam pelukan Nabi. Fasahat Ummu Aiman. Ummu Aiman yang mengasuh budak ni menjerit. Sayang dia ke budak ni kerana dia yang duk jaga budak ni daripada beranak kecil. Tiba-tiba mati. Menjerit dia. Faqila, Nabi kata kepada Ummu Aiman ni. Nabi kata, atabki inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Ummu Aiman, kamu menjerit kriau sedangkan kamu ada di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alastu araka tabki ya Rasulullah. Ummu Aiman kata, bukankah aku melihat tuan pun menangis juga? Dan Nabi tegur dia, pasal apa yang menangis, menjerit kriau macam ni? Dia kata balik dekat Nabi, bukankah tuan pun menangis juga? Pasal memang pun Nabi keluar air mata. Cuma beza dia, Nabi keluar air mata, tapi dia kriau. Biar Nabi tegur dia, pasal dia kriau, pasal dia menjerit, dia kata, alastu araka tabki ya Rasulullah. Bukankah tuan pun menangis juga ya Rasulullah? Qala, lastu abki, innama hiya rahmah. Nabi kata, dah, aku tak menjerit kriau macam hang, tetapi apa yang keluar ni adalah rahmah. Ini tanda kasih sayang aku pada anak yang mati ni. Innal mu'min bi kulli khairin ala kulli hal. Nabi kata, kita orang yang beriman sepatutnya kita mesti dalam kebaikan dalam apapun keadaan. Kita kalau betul kita orang beriman, apapun takdir Allah kepada kita, kita mesti pastikan diri kita dalam khair, dalam kebaikan. Kalau Allah bagi kita senang, kita syukur. Kalau Allah bagi kita susah, kita redha. Itu tanda kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia ni dia macam roda duk pusing. Hari senang, senang, hari susah, susah. Hari berjaya, berjaya, hari gagal, gagal. Apapun pusingan yang kita lalui dalam dunia ni, kita sebagai orang yang beriman mesti sentiasa dalam keadaan syukur dan redha. Tuhan bagi berjaya, Tuhan bagi senang, alhamdulillah, syukur. Tuhan bagi susah, Tuhan bagi sakit, kita redha. Setiap yang Tuhan bagi itu ada hikmah dia. Nabi kata, inna nafsahu takhruju min baini janbaihi. Kerana orang yang beriman, kalau dia mati, roh dia, nyawa dia keluar daripada janbaihi, daripada lambung dia, daripada rusuk dia. Wa huwa yahmadullah azza wa jal. Orang yang beriman, waktu roh keluar, dia dalam keadaan memuji Allah azza wa jal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya malakal maut, qabatta walada abdi, qabatta qurrata aynah wa samarata fuadi. Qal, na'am. Qala Allah, fama qal? Qala hamidak wastarja'. Qala Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, atau kama qal. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat maut. Nabi cerita apabila malaikat maut jalan tugas dia, dicabut nyawa satu hamba dia. Bila selesai malaikat maut ni cabut nyawa satu-satu hamba Tuhan, Tuhan tanya dia. Tuhan kata, ya malakal maut, wahai malaikat maut,
qabatta walada abdi, Tuhan kata hang cabut nyawa anak hamba aku. Tuhan tanya dia, adakah hang cabut nyawa anak hamba aku? Qabatta qurrata aini, adakah hang cabut nyawa penyejuk mata dia? Wasamarata fuadi, adakah hang cabut nyawa buah hati dia? Qala na'am, jawab malaikat maut, ya. Aku baru balik daripada pergi cabut nyawa satu orang manusia, dan orang yang aku cabut nyawa ni dia ada pak, dia ada mak. Orang yang aku pergi cabut nyawa tadi ni, dia menjadi anak yang menyejukkan hati mak dan bapak dia. Ya, aku baru balik daripada cabut nyawa satu budak yang dia ni menjadi buah hati kepada mak dan bapak dia. Ya, aku baru balik daripada jalankan tugas ini. Qala Allah, Tuhan kata dekat malaikat maut, fama qala, Tuhan kata bila hampir cabut nyawa budak ni tadi, apa mak dia kata? Apa bapak dia kata? Masa hampir cabut nyawa budak ni tadi, apa yang terbit di mulut mak bapak dia? Qal, kata malaikat maut, hamidak, mereka memuji engkau ya Allah. Oh, tu dia. Ada orang macam tu, Tuhan bagi susah ke dia pun dia alhamdulillah. Tuhan bagi nikmat ni tak tahu nak abang dia. Tuhan bagi susah pun dia kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah dia tu report sampai dekat Tuhan. Bila Tuhan tanya malaikat maut, betul ke hang baru balik daripada pergi cabut nyawa satu manusia yang menjadi hamba, yang menjadi anak kepada hamba aku? Malaikat maut kata, ya, aku cabut nyawa dia. Hang cabut nyawa satu budak yang menjadi penyejuk hati mak bapak dia? Dia kata, ya. Hang cabut nyawa satu budak yang menjadi buah hati mak bapak dia? Dia kata, ya. Karena itu tugas aku, karena sudah sampai masa dia. Tuhan tanya malaikat maut balik, apa kata mak bapak dia waktu kamu cabut nyawa anak dia tadi? Malaikat maut kata, hamidak, mak bapak dia memuji engkau ya Allah. Wastarja', mak bapak dia istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mak bapak dia tak maki hamun engkau, mak bapak dia tak marah dengan takdir engkau, mak bapak dia reda dengan keputusan engkau. Qala Allah, Tuhan kata dekat malaikat maut, ubnu lahu baitan fil jannah, Tuhan kata bina pada dia satu rumah dalam syurga. Buat satu rumah di dalam syurga untuk mak bapak kepada budak yang dicabut nyawa ni. Pasal apa? Pasal reda dia dengan keputusan aku. Ubnu baitan, ubnu lahu baitan fil jannah, buat satu rumah kepada mak bapak dia di dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu dengan nama rumah puji-pujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita duk baca ni satu tajuk yang senang dibaca, mudah didengar, tapi susah kalau kena ke kita. Tapi Islam dengan sifat dia, dia terang dekat kita, dia bagi tahu dekat kita supaya kita kalau ditakdirkan jadi benda ni, kita dalam keadaan bersedia. Tak tahu tuan-tuan, benda ni cabutan nasib ni tak tahu. Kita mati, anak kita nak urus kapan kita ke, anak kita mati dulu, kita kapan dia ke. Benda ni bergantung kepada cabutan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu siapa dulu nak pi. Tak kira siapa pun pi. Redha dengan keputusan Tuhan itu yang dikehendaki. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajada, qalat Fatimah wa karba abatah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'da al-yawm
innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafah yawm al-qiyamah atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, ketika Nabi SAW sedang merasai sakit sakratul maut. Dia cerita Nabi pula. Ketika Nabi SAW sedang merasai sakit mati. Qalat Fatimah. Fatimah yang ada di tepi bapa dia ni, dia kata, wa karba abata. Fatimah kata, alangkah sakitnya engkau wahai ayah. Sakit Nabi ni orang hak ada tepi boleh rasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau sekiranya ada orang mai habaq dekat aku, ada orang mati tak sakit, aku cemburu. Aisyah kata. Pasal apa? Pasal aku menyaksikan sakitnya Nabi ketika nak mati. Kalau satu orang mai habaq dekat Aisyah, kata, amboi aku tengok dia ni mati senang, nampak? Aisyah kata, kalau aku dengar benda tu, aku cemburu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW mati di atas dada dia, di atas dada Aisyah. Aisyah kata, aku melihat sakit Nabi ketika nak mati. Mata kasang kita nampak sesetengah orang mati mudah. Sakitnya dia, Allah dengan dia yang mengetahui. Pokok pangkalnya, mati itu sakit. Lagu mana tak ada satu manusia yang pandai berkata-kata atas dunia ni boleh cerita sakit mati ni dengan yang sebenarnya. Tak ada. Pandai macam mana pun, dia tak akan boleh menggambarkan sakit mati yang sebenar. Cuma Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Kalau ada orang mai habaq dekat aku, kata ada orang mati mudah, aku cemburu, dia kata. Pasal Nabi SAW nak mati pun sakit. Hadis yang kita baca malam ni, Fatimah, dia ada dekat dengan Nabi SAW waktu Nabi menderitai sakit nak mati ni. Sampai dia terbit di mulut dia, dia kata, wa karba abata. Dia kata, alangkah sakitnya engkau wahai ayah. Faqala Rasulullah SAW, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Nabi kata dekat Fatimah, dia kata, Fatimah, bapa tak akan sakit lagi lepas ni. Cakap Nabi tu nak habaq kata, dekatlah, aku sakit ni. Nabi kata, aku sakit ni, ini aja aku sakit, lepas ni tak sakit dah, maknanya nak mati dah. Inilah sekali sakit mati yang akan dilalui semua orang, dan aku sedang melaluinya. Nabi kata dekat Fatimah, la karba ala abiki ba'dal yawm. Lepas ni, lepas hari ni, ayah tak akan sakit lagi. Dia kata, innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yawm al-qiyamah. Nabi kata, sesungguhnya apa yang ayah tengah lalu lah ni akan dilalui oleh semua orang tanpa kecuali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tunggu masa kita lalui apa yang pernah dilalui oleh Nabi SAW dan oleh semua adik-beradik dan kenalan kita sebelum ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, kata dia, mata rajul bil Madinah mimman wulida biha, فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده ila munqati'i atharihi fil jannah atau kama qala, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abdullah
bin Amru radhiyallahu anhu. Kata dia, satu orang laki-laki ahli Madinah, penduduk Madinah, telah meninggal dunia di Madinah. Ini cerita adalah hadis ni. Dia ni orang Madinah, mati di Madinah. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyembahyangkan mayat dia. Ini bonus. Ini bonus tuan-tuan. Siapa mati disembahyangkan mayat dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bonus. Satu manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang paling istimewa di atas muka bumi Allah, jadi imam sembahyang mayat kita. Alhamdulillah. Macam kita ditakdirkan Allah mati malam Jumaat, ke bumi hari Jumaat. Satu masjid ni pakat sembahyang jenazah kita, itu bonus anugerah Allah pada kita. Macam kita pergi Mekah buat haji, buat umrah, dipilih Allah untuk mati di tanah suci, itu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ini dia mati di Madinah. Dia beranak di Madinah dan dia mati di Madinah. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimamkan sembahyang mayat dia. Summa qala, habis sembahyang mayat dia, Nabi kata, ya laitah mata bi ghairi maulidih. Nabi kata, alangkah baiknya dia ni kalau sekiranya dia pergi mati di tempat yang bukan menjadi tanah kelahiran dia. Nabi kata lagu tu. Sedangkan hadis yang kita biasa baca, Nabi kata siapa yang sampai di Madinah kalau boleh minta mati di Madinah. Sedangkan hadis yang kita baca cerita kata di antara ahli kubur yang awal-awal dibangunkan di hari akhirat esok ialah ahli Baqi', ahli kepada perkuburan Baqi' di Madinah. Begitu banyak hadis yang menceritakan istimewanya bumi Madinah ini sehingga kan disuruh siapa yang sampai sana kalau boleh minta supaya habis dia di sana. Ni pula malam ni kita baca satu hadis sahih riwayat An-Nasa'i, dia bunyi terbalik. Satu orang laki-laki yang dilahirkan di Madinah, mati di Madinah, Nabi jadi imam sembahyang mayat dia. Bila habis Nabi SAW sembahyang mayat dia, Nabi kata lagu tu. Nabi kata, ya laitah mata bi ghairi maulidih. Nabi kata alangkah baiknya kalau sekiranya dia ni tidak mati di negeri lahir dia, dia pergi mati di lain. Alangkah baiknya. Dan Nabi kata lagu tu, qalu, sahabat kata, walima zaka ya Rasulullah. Sahabat kata, kok mana pula jadi lagu tu ya Rasulullah? Kok mana pula dia ni orang Madinah, mati di Madinah, diimamkan oleh Nabi, dikebumikan di Baqi'. Tiba-tiba Nabi kata alangkah baiknya kalau dia ni pergi mati di tempat lain. Macam mana pula jadi lagu tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, innar rajul iza mata bi ghairi maulidih qisa lahu min maulidih ila munqata'i atharihi fil jannah. Nabi kata satu orang yang dilahirkan di satu tempat, pergi mati di satu tempat lain, Allah Subhanahu wa taala akan suruh malaikat sukat. Yang kata qisa, qaf yasin tu, qisa maksudnya sukat. Allah suruh malaikat sukat daripada tanah tumpah darah dia, daripada negeri dia beranak sampai tempat dia mati. Sukat berapa jauh, itulah keluasan syurga yang akan diberikan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini bukan bertujuan untuk menafikan kelebihan Madinah, tapi hadis ni nak highlight kepada kita, kalau sekiranya kita ditakdirkan Allah mati di tempat jauh, tanam di sana. Hadisnya abang yang tu, kita ni kalau ditakdirkan mati di tempat jauh, tanam di sana. Satu apa dia? Yang hadis ni kata, kita beranak di Alok Setang, kita pergi mati di Johor Bahru, tanam sana. Kebaikan dia apa dia? Disukat tempat lahir kita dengan tempat mati kita. Itulah keluasan syurga yang akan diberikan, dianugerahkan kepada kita.
selain daripada kita tidak menyakiti mayat, diusung dia pi balik dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam apa yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mati merata tempat. Bukan sahabat-sahabat Nabi tak tahu keistimewaan Madinah, tapi sahabat-sahabat Nabi ni pi mati merata. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, semua orang nak semawa Nabi tidur rumah mereka. Nabi lepas unta dia bagi berjalan. Nabi kata, di mana unta ni berhenti, aku tidur rumah orang tu. Unta berjalan cedik, di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kata, aku tidur rumah dia ni. Abu Ayyub Al-Ansari, kubur dia di mana? Di Turki. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat Nabi mereka faham hadis ni. Pasal sahabat-sahabat Nabi mereka nak menyebarkan Islam kepada dunia lain. Pasal sahabat-sahabat Nabi hidup mereka untuk dakwah. Kita tengok Anas bin Malik radhiyallahu an, satu manusia hebat. Kita cerita pasal Anas bin Malik, kita cerita pasal mak dia sekali, Ummu Sulaim, yang rumah dia duduk arah mihrab Masjid Nabawi yang menjadi tempat transit Nabi sebelum sembahyang zuhur. Anas bin Malik, Nabi sampai di Madinah, umur dia baru 10 tahun. Umur dia baru 10 tahun. Mak dia pergi serah dekat Nabi untuk jadi khadam Nabi. 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi wafat. 10 tahun dia menjadi khadam Nabi. Nabi wafat, umur dia 20 tahun. Anas bin Malik ni kubur dia di mana? Di Basrah. Basrah ni di mana? Di Iraq pada hari ini. Anas bin Malik wafat Nabi, dia keluar daripada Madinah, bawa segala ilmu Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi masuk dalam hati dia ni. Dia bawa ilmu Islam ni pi sampai ke Basrah no. Sebelum dia meninggal dunia di umur 103 tahun. Kata Imam Az-Zahabi, pengkaji hadis, dia kata Anas bin Malik mati umur 103, umur 103 tahun, mati di Basrah. 40 tahun dia menjadi imam masjid di Basrah, dan akhirnya dia mati di Basrah. Tonton tengok sahabat-sahabat Nabi. Abu Umamah Al-Bahili, kan kita pernah baca hadis di masjid ni dulu. Abu Umamah Al-Bahili jumpa Nabi SAW. Nabi duk bercakap cerita tentang fadilat puasa sunat. Abu Umamah Al-Bahili bila dengar satu aja nasihat Nabi tentang puasa sunat, dia puasa hari-hari. Setahun kemudian dia mai balik ke Madinah jumpa Nabi. Bila sampai di depan Nabi, Abu Umamah kata dekat Nabi, "Hal ta'rifuni ya Rasulullah?" Dia kata, "Tuan kenal ke saya ni siapa?" Nabi tengok dia tak kenal. Nabi tanya dia, "Hang siapa?" Dia kata, "Ana Al-Bahili." Aku Al-Bahili yang aku jumpa setahun dulu. Nabi golek kepala. Nabi kata dekat dia, "Apalah hang ni? Duk dera, duk seksa diri sendiri sampai macam ni." Nabi tanya dia, "Pasal apa ni? Pergi jadi kuih kering, mata cengkung masuk ke dalam." Dia kata, "Aku puasa hari-hari." Nabi kata kat dia, "Jangan macam tu." Nabi pun betul dia balik. Jangan sampai ekstrim macam tu dalam nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mati Abu Umamah Al-Bahili ni? Dia mati di Syam. Hari ini Syria. Kubur dia ada di Syria. Tuan-tuan, Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi yang juga tidak kurang hebatnya, kubur di mana? Di Kufah. Kufah di Iraq pada hari ini. Semua ni sahabat-sahabat besar yang mempunyai sumbangan untuk Nabi, untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala, mati daripada di sana. Tak ada kalut nak bawa balik ke mana-mana mayat mereka ni. Di mana mati, di situ disimpan. Pasal apa? Pasal itulah kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW akan disukat tanah lahir dia, tempat mati dia. Berapa jauh, sebesar itu disediakan tempatnya di syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Mudah-mudahan kita hidup dalam Islam, kita mati dalam Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 234. Muka surat 234. Bab ma jaa innakum mansurun wa musibun. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya sekalian kamu berkemenangan dan dapat harta. Ini hadis dalam bahasa hari ini dia kata hadis futuristik. Hadis yang Nabi bercakap berkaitan dengan masa depan. Zaman Nabi bercakap ni tak jadi lagi, tapi Nabi bercakap dah benda ni. Nabi kata apa? Nabi kata esok-esok ni kalau hampa panjang umur, hampa akan menjadi golongan yang mansurun, golongan yang menang, bahkan wa musibun, dan golongan yang mendapat habuan. Kalau hampa panjang umur, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, satu hari esok hampa akan tengok Islam ni menguasai dunia. Itu maksud dia. Zaman Nabi, Islam di Mekah dan di Madinah saja. Di tempat-tempat lain ni ada sikit-sikit aja. Di Yaman sikit, sana sikit, sini sikit. Tapi Nabi kata esok-esok ni, aku tak ada esok ni, Islam ni mansurun, akan menjadi, orang-orang Islam akan menjadi orang-orang yang menang. Tuan-tuan, zaman Umar Al-Khattab, Islam memerintah 2/3 dunia. Hak Nabi kata tu jadi sungguh. Bahkan Nabi kata wa musibun, Islam esok akan jadi kaya, akan dapat habuan banyak. Bila berlaku perang, bila berlaku pembukaan negeri baru, maka adalah ghanimah yang akan dapat kepada orang-orang yang ikut berperang. Tentera Islam ni dengan duk dapat bahagian, bila menang perang ni duk dapat bahagian harta rampasan perang ini, masing-masing jadi orang kaya. Maka Nabi SAW nak pesan tentang benda ni. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bermula harta dunia boleh jadi sebesar-besar bala dan sebesar-besar fitnah kepada manusia. Nabi nak abang yang tu. Lah hampa susah, ditakdirkan esok hampa senang, baik-baik sikit. Nabi nak abang yang tu. Semalam umum dah, gaji minimum 900. Tu cerita nak jadi senang lah tu. Betul kan nak senang? Tak tahu, tunggu tengok lah. Kan? Malaysia katanya nak jadi negara yang rakyatnya berpendapatan tinggi. Kalau sungguh macam yang diwar-warkan, makna dia apa? Musibun. Masing-masing nak boleh habuan, masing-masing nak jadi kaya. Tapi kita kena ingat, kalau pada masa tu gaji 5,000, masa tu gaji 5,000, mi rebuih sepinggan RM15. Dia memang ekonomi dia macam tu. Hang gaji tinggi, barang beli mahal. Lah serupa. Baik kita hidup zaman tahun 60-an, tahun 70-an dulu, seduit pun boleh beli barang. Seduit boleh beli barang. Tu saya cakap lah, sekepiang tu zaman tu, orang hak tahu sekepiang ni pun tak ramai dah lah ni. Cakap kata seduit, duit 1 sen tembaga tu, duit color tu boleh beli barang. Tahun 70 boleh beli barang. Orang pergi bayang bil api, bil layang, dapat duit sedikit-sedikit ni, simpan. Pasal apa? Pasal boleh guna untuk nak beli apa-apa. Hari ni kita pergi makan di kedai makan, kalau setakat sekupang, dia tak bagi dah. Dia bagi cekelat hek aja sebiji kat kita. Dia tak bagi dah sekupang kat kita, dia bagi cekelat hek aja sebiji. Cekelat hek sebiji sudah harganya sekupang. Tuan-tuan, duit nampak macam makin besar, tapi nilainya makin kecil. Duit tu nampak jumlahnya besar, tapi susut dari segi nilainya. Kita boleh buat negara jadi berpendapatan tinggi, tapi barang akan ikut melambung naik. Pada masa tu, orang yang gaji besar boleh nak berbelanja. Orang kampung hak buat bendang sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata baik-baik dengan harta ni. Harta ni dia kadang-kala menjadi bala dan kadang-kala menjadi fitnah kepada hampa semua. Kerana dengan sebabnya boleh jadi seseorang manusia itu besar kepala, dia kata.
Ini pun satu penyakit. Bila ada duit, sembang pun dah lain. Dulu tak ada duit, sembang lain. Lah bila ada nada bercakap tu dah lain dah. Dia buat-buat ke ataupun dia sendiri jadi dah. Ini masalah bila ada duit. Dia main besar kepala, dia main cakap besar, dia main tak heran kat orang dia. Benda ni dia main sekali dengan mainnya duit tu dekat manusia. Dia kata maka manusia pada ketika itu sombong dan menjadi jahat. Sombong satu pasal dia jahat. Dia kata let money talks. Itu perkataan dia. Ini perkataan yang keluar daripada mulut orang jahat. Dia bagi dia duit boleh settle semua benda. Bila orang kata hak ni tak boleh buat, undang-undang kita tak membenarkan benda ni buat, dia senyum, dia kata begitu, let money talks. Bagi duit pi cakap benda ni, kita tak payah pi. Lepas duit pi, benda tak boleh jadi boleh. Nampak? Dia dah mula main jahat. Pasal apa dia jadi jahat? Pasal dia ada duit. Manusia ni, Nabi habaq 1400 tahun dulu. Benda ni akan jadi. Hari ni jadi tak jadi tuan-tuan? Masya Allah, tak larat nak tengok benda ni jadi. Duit dah mengatok segala-galanya. Dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umatnya yang mendapat harta dan yang menjadi kaya. Nabi pesan kepada umat dia yang jadi kaya, yang harta ada banyak ni, Nabi peringat benda ni sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mansurun wa musibun wa maftuhun lakum faman adraka dhalika minkum falyattaqillah wal ya'mur bil ma'ruf wal yanha 'anil munkar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku dengar Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi bahawasanya sekalian kamu akan menang ke atas teru kamu, yakni kemudian daripada wafatku nanti. Nabi kata aku mati esok ni, hampa ni akan makin menang. Negeri yang Islam kuasai akan makin besar, akan makin luas. Dan akan dapat banyak harta oleh sekalian kamu. Bila hampa boleh menguasai banyak negeri, hampa jadi banyak harta. Nabi kata. Dan terbuka sebagai sekalian kamu akan segala negeri. Negeri ini dulu duduk bawah kuasa orang, hari ini duduk bawah kuasa kita. Pasal apa? Pasal Islam makin kuat. Dan dapat sekalian kamu miliki dan memerintah negeri itu. Bila kita masuk kita menang, negeri itu kita boleh perintah. Maka pada masa itu banyaklah dapat harta dan banyaklah dapat tanah dan sebagainya. Bila kita dapat kuasa, kita memerintah, kita punya semua. Ini bahaya kalau dinisbahkan kepada politik hari ini. Sama juga dulu masa jadi pembangkang tak ada duit, tapi bila kita dapat kuasa, kita memerintah, duit sudah ada dalam tangan. Pada masa tu boleh sabang tak boleh sabang, yang tu kena tunggu tengok. Belum dapat, belum tahu. Belum dapat, kita nampak orang semua tak betul. Kita kata orang ni main duit, kita kata orang ni tak. Kita dapat esok, kita boleh tak boleh sabang dengan benda hadu ada depan mata. Takut kot kita teruk pada orang hak kita duk cumuh dulu. Pasal apa? Terkejut dapat duit. Potong tanah ambil macam potong bengkang pada masa tu. Balak nu nak ambil, sini nak ambil, boh nama kawan kita jadi proksi, dapat bahagi dua. Kita dah jadi macam orang hak kita kata dulu. Ini yang dipesan oleh Nabi SAW. Siapa-siapa pun macam tu. Pasal apa? Pasal duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pada ketika itu negeri sudah di bawah perintah. Hamba sahaya makin banyak. Orang hitam, orang putih, semua di bawah kita. Dan banyak raja-raja sudah berada di bawah tangan sekalian kamu. Nabi kata bila kita berkuasa, semua kena dengar cakap kita. Kita pegang kuasa, kita kata yes, semua orang kena kata yes. Kita kata no, semua orang kena kata no. Pasal apa? Kuasa ada dalam tangan kita. Bila kita kata yes, dia kata no, kita mula jeger dekat dia.
Bila kita kata no, dia kata yes, kita mula nak telan dia. Pasal apa? Pasal kuasa sudah mai dalam tangan kita. Pada masa tu manusia boleh berubah. Pasal apa? Pasal nama pun manusia. Manusia ni dia tak boleh. Dengan duit ringgit, dengan kuasa, dengan dia tak boleh. Kan? Orang kata 3 apa? 3 ta. Harta, wanita, lagi satu ta apa? Takhta. Ini 3 serban jangan besar mana boleh terongkai. Ini 3 janggut boleh cukup buang. Ini 3 macam-macam boleh jadi kepada sesiapa sahaja. Maka Nabi SAW pesan ni kepada siapa? Hak duduk depan dia sahabat dia, hak tak ada depan dia ni kita. Nabi pesan ni kepada semua. Walaupun sahabat dia, Nabi pesan juga. Pasal apa? Pasal sahabat pun manusia. Pasal sahabat pun takut dengan 3 ta ni. Pasal sahabat pun boleh jadi macam-macam dengan cubaan dan ujian yang melibatkan 3 ta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan banyak mereka itu beramah mesra dengan kamu. Maka siapa-siapa daripada sekalian kamu sampai umurnya kepada yang aku katakan ini, maka hendaklah pada ketika itu takut kepada Allah, junjung dan buat apa yang disuruh Allah. Nabi kata satu aja aku nak pesan dekat hamba. Ittaqullah. Takut kat Tuhan. Hari ni duit tak main dalam tangan hang, hang boleh cakap macam-macam. Hang duduk dalam kuasa, esok ni duit duk ada dalam tangan ni, duk nampak ni berbilion-bilion duit duk ada ni. Hang boleh sabak ke tak masa tu? Kalau hang ada takwa kepada Allah, insya-Allah hang selamat. Tapi kalau pada masa tu hang hilang takwa kepada Allah, hang hilang takut kepada Allah, hang jadi macam orang yang hang duk cemuh dulu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah ia takut kepada Allah, junjung dan kerjakan apa suruh Allah, dan jauhkan segala tegahnya, segala tegah Allah Subhanahu wa taala, kerana sekalian yang tersebut itu mau menyesatkan sekalian kamu. Nabi kata baik-baik, benda tu boleh jadikan hampa sesat daripada jalan kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan melalaikan dan melupakan daripada taat Allah Subhanahu wa taala, kerana harta yang banyak itu mendapatkan menyedapkan makan minum kamu. Bila duit banyak ni dia nak taruh hala-hala ke hidup mewah. Sambut hari jadi kek saja harga 10,000. Pasal apa? Duit banyak. Tak tanya pun kos dia berapa, tak tanya. Dia kata I punya birthday around the corner. Dia kata I punya birthday dekat dah, around the corner. So dia kata, dia tunjuk kat satu orang, ini orang ada duit mesti. Dia tunjuk, you arrange semua. Dia kata you arrange everything. I mau parti kali ini parti yang I tak akan lupa seumur hidup. Cakap macam tu. Kawan yang dengar ni, okey bos, saya atok semua. Berapa peruntukan bos? Peruntukan jangan tanya, pergi buat sudah. Kemah kena berapa duit, nak panggil orang berapa ramai, kek nak berapa tingkat, nak potong kek pakai pedang ke pakai, dia dah main macam tu dah. Padahal 10 tahun dulu satu batang lilin pun tak ada nak muih, kek pun tak buat pun. Bini kata, abang esok hari jadi abang saya buat nasi goreng spesial lah. 10 tahun dulu. 10 tahun kemudian kek sudah jadi banyak tingkat, potong kek dengan pedang samurai. Pasal apa ni manusia ni 10 tahun dulu pun dia, 10 tahun ni pun dia, pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal duit. Pasal duit. Dia terkejut tengok duit tu, dia jadi lagi teruk daripada kawan hak beranak dalam keluarga kaya tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan tempat kediaman kamu, dan boleh sampai apa yang dikehendaki dan dicitakan oleh nafsu kamu. Pada masa tu orang kata beraja di mata, bersultan di hati. Apa mau semua boleh dapat. Dah ada rumah elok dah, nak pergi beli rumah, nak pergi beli penthouse. Benda hak dulu dia sebut pun tak betul dulu ni. Penthouse tu pun sebut tak kena. Tapi hari ni dia sudah ada satu penthouse di puncak kondominium mewah mana tu. Harga berapa? Beli 5.5 juta. Penthouse. Oh,
Habuan anak beli duplex. Tuan-tuan pernah dengar? Saya pun baru dengar. Duplex. Ada satu lagi. Ni hak jenis duduk di puncak atas ni. Penthouse pun ada, duplex pun ada. Kita tanya ni berapa ni duplex ni? Ayah ni murah sikit lah, dia kata. Cheaper than that one. Cheaper than that one. Hak tadi 5.5. Duplex berapa? Dia kata yang ni baru 2.4 saja. 2.4 saja. Dulu nak beli rumah 240,000, nak kena letak deposit 10%, 240,000 nak letak 24,000, tak cukup duit. Telefon pak nak minta pinjam duit, telefon mak nak pinjam duit, pergi cari apa personal loan sana sini, nak lepas 10% daripada 240,000. Itu cerita 5 tahun dulu. Tapi 5 tahun hari ini sudah jadi apa? Duplex ada satu, penthouse ada satu. Pasal apa ni manusia jadi lagu ni? Pasal tidak ada ittaqullah, tidak ada takwa kepada Allah. Manusia sudah jadi macam tu. Jangan tanya duit mai kok mana. Jangan tanya duit ni mai kok mana. Jangan tanya. Dia kata ini duit aku mau macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan ketika itu hamba sahaya dan banyak orang-orang yang berdamping dan berjinak dengan kamu. Oh, masa tu kawan-kawan ni tak macam 10 tahun dulu. 10 tahun dulu kawan dia paling tinggi pengetua sekolah. Paling tinggi dulu 10 tahun dulu. Paling tinggi pengetua sekolah. Kebanyakan cikgu sekolah. Kawan-kawan dulu. 10 tahun hari ni kawan-kawan dia siapa dia? Hak duduk aja buka mulut sembang juta-juta. Duduk aja mulut buka tu juta-juta. Saya duk ingat nak pi invest, dia kata, tapi depa pun teruk sangat, depa minta sampai 10 million sembang. Dia sembang dia lagu tu. Oh, kita kata, wih, takkan sampai 10. That's why lah, dia kata, they ask me for 10 million. Dia kata, I tell you, ni style cakap ni, I tell you, dia kata, if they say 5 million, okay, no problem. But when they said 10 million, then I don't think I'll join them lah. Sembang dah jadi macam tu. Dia minta 10, kalau takat 5 million, aku borah. Nampak tuan-tuan? Tak sembang dah. Hak level cikgu-cikgu dulu sembang apa? Sembang kata ni kita hujung tahun ni takkan tak ada buat satu dinner apa kot hujung tahun sekolah ni. Kita tanya tengok apa nama golf club tu berapa depa nak ambil satu kepala. Dulu punya nada sembang satu kepala RM25 pun mahal. Hari ni punya sembang kalau 5 million tak apa, tapi 10 aku tak minat lah. Bukan tak ada duit, aku tak minat 10. Tuan-tuan tahu tak dalam masyarakat Melayu kita benda ni duk masuk lah ni. Rupanya hak Nabi kata 1400 tahun dulu lah duk main dah. Orang Melayu sembang million-million. Dia kata mereka buka company mereka itu, ajak I join. Dia kata I nak buh banyak, tak ada lah, I buh 3 million dulu lah. I nak buh banyak tak ada, I buh 3 million dulu. Ada satu sahabat orang Melayu kita, dia bagi tahu dekat saya, dia ada masalah dengan isteri dia. Dia kata, Ustaz, dia kata, I tell you keluar, I tell you what, dia kata, you know how happy I am bila I approach perempuan ni minta jadi I punya bini nombor 3. Bila she says yes, I cannot tell you how happy am I nak pi kat satu perempuan nak minta jadi bini nombor 3. Bila dia kata okey, dia mau, saya sonok ni tak tahu nak abang. Dia kata, Ustaz, I tell you the truth lah, I bagi dekat dia 10 million. Cakap telefon, saya ni aku bercakap dengan orang betul ke, aku cakap dengan siapa ni? Seronok pasal perempuan ni mau jadi bini dia, bini nombor 3 dia. Dia bank in dekat perempuan ni 10 million. Kita ni dengar jadi tak tahu nak kata apa. Jadi tak ada perkataan nak keluar di mulut ni. Betul ke dia ni, dia temberang aku ke apa ke, macam tu punya cerita. Tapi dia public figure, muka duk keluar TV, duk keluar surat abang, rasanya betul lah kot.
Betul tak betul? Itu perkara yang ke-23. Pokok pangkalnya dia boleh bercakap macam tu. Tu cakap tu, dia boleh bercakap macam tu. Dia kata seronok pasal perempuan ni mau jadi bini dia hak nombor 3, dia terus bank in 10 million dekat perempuan ni. Saya tanya dia, so apa problem? Dia kata, so now I'm facing a very big problem. Lah ni saya masalah besar dengan dia ni. Yang pasal apa? Pasal saya dah menikah dengan dia. Lah ni dia tak heran kat saya. Saya kata, siapa? Siapa ni perempuan ni lah? Ni bini saya nombor 3 ni, dia tak heran kat saya lah ni. Dia kata. Saya kata, dia nak heran apa? Yang hampir bagi kat dia 10 juta. Dia nak heran apa kang? Hang buat apa kat dia? Boleh tak peduli dah. 10 juta duk ada dalam nama dia dah. That is my very big mistake. Dia kata, that is my very big mistake I have done. Dia kata, ini satu kesalahan paling besar yang saya pernah buat. Dia kata, my first wife, my second wife, dia kata, nombor 1, nombor 2 saya tak pergi bagi banyak macam ni. Dia kata, my second one I gave her 3 million only. Only. Bahasa ceng tu. 3 juta sahaja. Kan? Bini nombor 2 saya bagi 3 juta saja, tapi dia ni saya pergi bagi 10. That is my very big mistake I have done. Dia kata. Bila baca tajuk malam ni, pegu balik kena dengan kawan ni. Bila jadi kaya ni tuan-tuan, dia boleh pergi jadi sampai macam tu. Dia jadi tak torah, dia mau semua. Hak orang dia mau, bini orang dia mau, anak orang dia mau, harta orang dia mau, semua dia mau. Hak ni lah yang kita duk baca lah ni. Apa dia kata? Maka semuanya itu melalaikan dia daripada menjunjung suruh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau lalai sehingga mengerjakan yang ditegahnya. Bila dia mai tahap tu, perintah Tuhan ni pun tak tahu pergi ke mana, hak Tuhan larang, dia jalan semua. Dia dah mai tahap tu. Pasal apa? Pasal dia sudah rasa duit ni yang menguruskan segala-galanya. Macam mana atas dunia ni benda tak boleh buat, dia pakai duit dia boleh buat. Macam itulah dia duk ingat di hari akhirat esok dia boleh kautim dengan malaikat yang duk jaga neraka ni. Dia duk ingat lagu tu. Dia kata, siapa ni yang duk jaga? Dia kata, Zabaniah. Zabaniah, you panggil dia jumpa pukul 5 ni. Dia duk ingat sana esok macam sini. Hak tak boleh tu jumpa pukul 5, esok pagi boleh. Dia duk ingat sana esok macam ni. Pasal apa? Pasal manusia apabila dia sudah sampai ke tahap dia yakin kata duit dia boleh settle semua masalah, apa kita duk baca ni jadi ke dia. Perintah Allah dia buang habis, tegahan Allah dia pergi rempuh. Maka jaga-jaga siapa-siapa yang ada cukup pada kamu segala nikmat itu, hendaklah pula ia menyuruh orang-orang buat baik dan tegah daripada buat jahat. Dia pesan. Dia pesan di sini, dia kata, siapa yang satu hari ditakdirkan duduk di kedudukan itu, duit ada juta-juta, jangan buat dosa, bahkan buat baik, dan larang orang pula lagi daripada buat benda-benda salah. Ini yang dia pesan. Dan sebarang apa yang diperbuat oleh sekalian kamu, jikalau tidak ada dikatakan oleh Nabi SAW ataupun ditakrirkan oleh Nabi SAW, janganlah kamu katakan ianya daripada Nabi, ataupun diperbuat ataupun takrir daripada Nabi SAW. Kerana sabda Nabi, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyattabawa maq'adahu minan nar. Maksudnya, dan siapa yang berbuat bohong atas aku, yakni atas Nabi, dengan sengaja, padahal dia mengada-adakan dan mereka-rekakan benda tu daripada diri dia, tiba-tiba dikatakan daripada aku, yakni daripada Nabi SAW, ataupun dikatakan perbuatan itu perbuatan aku ataupun takrir aku, kata Nabi, maka hendaklah ambil tempat tinggalnya di neraka Jahannam. Ini Nabi pesan kita dalam apa keadaan pun jangan sekali-kali pergi bubuh bin dekat Nabi. Kita buat satu benda, bila orang tanya kita, ni yang hang buat lagu ni pasal apa? Kita kata ni adalah hadis ni. Padahal tak ada adalah hadis. Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah mengaku pun kalau ada mana-mana sahabat buat. Kita pergi duk buh bin dekat Nabi, pergi duk kata ni Nabi buat, tanggunglah akibat dia apa dia? Kita ke neraka Jahannam.
Tak boleh tuan-tuan. Kita hari ni ibadat kita ni pun macam-macam benda yang kita buat hari ni yang tidak bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita klaim kata ini agama punya. Betapa besar dosa kita dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk baru, bab fi fitnatir rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi, iaitu bab yang datang pada menyatakan kebinasaan satu laki-laki itu adalah dengan kerana isteri, harta dan anak-anaknya. Ni pula dia nak beritahu kata kita ni kadang-kadang jahanam kita ni dengan pasal apa? Bukan pasal kita ni buat semua elok dah, bini duk bagi jahanam kita. Kita ni cantik dah, elok dah, apa semua dah, bini kita tak tarbiyah dia cara Islam, dia duk perosak nama kita. Kita ni buat semua elok, semua cantik dah, tapi jahanam kita ni pasal apa? Kerana harta benda kita. Akhirnya dia merosakkan ibadat kita. Kita ni semua mula duk buat cantik elok dah, lepas tu pergi rosak pasal apa? Pasal anak kita. Kita elok, orang duk buat lagu tu kat kita. Dia kata pirah anak dia sendiri, kita jadi rosak kerana anak kita. Depa kata Allah dia bagus punya jadi tok mufti. Depa buh lagu tu. Hampir tengok anak perempuan dia duk keluar tak pakai kelumbung, habis kita. Jawatan nak kita pegang tu jahanam lagu tu aja. Pasal apa? Pasal anak, pasal bini, pasal harta yang duk ada kat kita. Ini yang agama nak bagi tahu. Ketahuilah, seseorang daripada kita ini ada banyak punca datang kebinasaan. Kita ni jaga-jaga kot ni dia perluh kot nu, jaga-jaga kot nu dia perluh kot ni. Dia ada banyak punca nak bagi jahanam kita ni. Setengah daripadanya dikhabarkan oleh Nabi SAW supaya kita ambil ingat. Tiap-tiap seorang yang takut jatuh binasa akan dirinya. Nabi pesan ni pasal apa? Pasal sayang nama kita tuan-tuan, nama baik kita ni kadang-kadang kita bina 20 tahun. Ni nak dapat nama baik ni 20 tahun. Sehari semalam aja anak kita bagi jahanam nama kita. 20 tahun kita duk tatang nama baik kita ni, jaga perangai kita, jaga tingkah laku kita, jaga akhlak kita, 20 tahun. Anak kita sehari semalam pelingkup kita. Dia kata polis dah datang kat pencuri, dia nak jumpa di pondok sana. Maklum siapa ada kehilangan. Siapa ada kehilangan beg, tolong cek tengok siapa ada hilang beg, orang lelaki ke orang perempuan ke. Penjenayah yang curi ini telah ditangkap polis di luar sana. Jadi siapa yang ada hilang beg boleh pergi jumpa ni pegawai keselamatan kita di Pondok Pengawal Insaniah. Pergi kenal pasti adakah itu beg dia. Ada juga dalam pada duk main mengaji, dalam pada duk pergi tengok bola, ada juga yang pergi selinap beg ni. Apa kan? Yang ni ada buat rosak nama pak ni. Ini dia baca depa pun. Saja tunggu main tajuk ni ke baru bagi ke macam mana ke? Tengok tuan-tuan. Kadang-kadang hak kita baca hak Nabi duk kata ni, dia nak abang kata betul tu. Minta jauhnya apa? Minta jauh jangan pak dia duk ada dalam kuliah ni. Jangan. Hancur hati bapa ni. Hancur hati bapa ni. Pasal apa? Bukan ini yang dia suruh anak dia buat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata maka khabarnya itu ada dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Umar ayyukum yahfazu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, faqala Huzaifah ana. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tempat simpan rahsia fitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ni. Huzaifah bin Yaman. Dia ni apa spesial dia tak tahu. Kira benda-benda yang kadang-kadang yang agak confidential, yang agak sulit, Nabi cerita kat dia. Itu sebab bila mai hadis cerita an Huzaifah bin Al-Yaman, dia akan bagi tahu apa daripada Huzaifah bin Yaman yang menjadi tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa dia. Apa kelebihan dia wallahu a'lam. Kan macam kita dalam hidup kita ni kadang-kadang ada seorang
ada seorang yang menjadi tempat kita cerita. Mungkin bini kita, kadang-kadang bukan bini kita, mungkin anak kita. Dalam 4 orang anak kita ada seorang, dia banyak mendengar apa yang kita nak cerita. Kadang-kadang bukan anak yang 4 orang ni, ada satu kawan kita. Satu kawan kita, dia ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dia kawan kita. Tak tahu macam mana, kita ada sikit lebih trust, kepercayaan kepada dia. Kita selalu cerita dekat dia apa-apa benda. Huzaifah bin Al-Yaman duduk pada kedudukan itu. Maka pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab tanya benda ni. Umar tanya siapa di kalangan kita ada ni yang Nabi pernah cerita dekat dia satu benda yang menjadi rahsia, yang menyentuh tentang hal fitnah akhir zaman. Tiba-tiba satu sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata aku ada dengar rahsia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Umar itu kepada semua sahabat yang duduk sama-sama dengan dia, siapa daripada kamu yang ada ingat apa-apa barang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah seseorang kita? Bila didengar oleh Huzaifah akan tanya Umar yang demikian itu, lalu disahut oleh Huzaifah dengan kata dia, hamba ada ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah seseorang daripada kita. Dia kata saya ada, Nabi ada cerita satu benda rahsia dekat kita. Qala Huzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Kata Huzaifah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku, bermula binasa satu-satu laki-laki itu kadang-kadang dengan sebab isteri, kadang-kadang dengan sebab harta, kadang-kadang dengan sebab anak, kadang-kadang dengan sebab jiran. Nabi sebut 4 benda ni boleh jadi punca jahanam nama baik kita. Bini jahanam kita. Dia orang perempuan ni, dia mempunyai senjata dan dia menjadi satu orang yang paling berpotensi untuk nak pelingkup kita. Adik-beradik kita pun boleh pelingkup kita. Adik-beradik kita, abang kita, adik kita pergi bercakap dekat orang, pirah dia kata ni, adik aku tahulah, mengarang apa tengok dia ya macam boleh percaya, aku tahulah aku abang dia. Jahanam tak kita? Habis. Orang yang dengar ni kata apa? Tak boleh pakai. Abang dia sendiri kata dia tak boleh pakai. Habis. Orang hari ni bukan suka nak pergi duk cek balik betul tak betul. Dia nak dengar hal tak elok . Boleh bayang tak kalau bini kita yang pelingkup kita macam tu? Dia kata ni, aku nak abang gambar laki aku, aku orang yang tahu A sampai Z cerita dia, aku nak abang gambar, abang jangan percaya kat dia. Habis kita. Hari itu juga jahanam nama kita. Tu sebab Islam daripada awal nak menikah ni dia suruh tengok habis dah. Pasal apa? Pasal esok dia nak duduk dengan kita ni, esok dia tidur sebantai dengan kita ni, esok dia nak berkongsi susah senang dengan kita ni, esok segala rahsia kita, rahsia dia esok ni. Masa nak pilih tu, pilih betul-betul dulu. Nabi kata apa? Fazfar bizatid din taribat yadak. Nabi kata pilih hak kemah agama, hampa akan bahagia. Pasal apa? Kalau dia satu orang isteri yang faham agama, dia tahu kata aib suami kena tutup. Mana ada manusia tak ada aib? Aib kena tutup. Dapat hak macam tu, bahagia kita. Kan Nabi kata arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. 4 benda yang menjadi tanda bahagia satu orang manusia. Apa dia? An takuna zaujatuhu salihah, dapat isteri salihah. Lega. Isteri bila salihah, dia tahu jaga kita. Wa auladuhu abraran, dapat anak baik-baik, bahagia. Anak ada 4 orang penyejuk hati, 4 orang menjadi buah hati, 4 orang dengar taat dekat kita, bahagia. Wa khulata'uhu salihin, Nabi kata kawan-kawan yang baik-baik,
Kawan kita ni semua orang bagus-bagus, semua baik-baik, semua kira jaga agama, semayang cuk. Bahagia kita. Wa an yakuna rizquhu fi baladih. Rezeki di negeri sendiri. Bahagia kita. Buka mata, buka pintu rumah, rezeki duk ada depan pintu. Ni di Malaysia ni tuan-tuan, minta rajin aja. Jangan buka mulut habaq kat orang kata aku tak ada kerja, aku susah. Minta rajin aja, rezeki duk ada. Pi buka satu gerai jual goreng pisang aja. Orang balik pejabat sekejap lagi queue panjang ni nak beli cok pisang. Rezeki. Minta rajin aja. Tanah terbiak ni berapa banyak duk ada. Minta rajin aja. Pi cangkui, pi buat apa yang patut-patut. Rezeki semua tu. Hak tak ada kepada rakyat Malaysia ni apa dia? Sifat rajin. Hak tu tak ada. Bukan negeri ni negeri yang membawa susah kepada rakyat dah. Kalau kita negeri kita susah, orang Indonesia tak jemerang laut mai kerja kat kita sini. Senang fikir aja. Kalau negeri kita ni negeri susah cari makan, Bangladesh tak mai Malaysia, Indonesia tak mai Malaysia, orang Nepal tak mai Malaysia, orang Selatan Thai tak mai buka kedai tom yam di Malaysia. Kalau Malaysia ni bukan negeri bertuah. Pasal apa yang satu dunia duk fikir nak mai Malaysia, mai tak mau balik. Immigration, polis, kepung nak tangkap ni tak mau balik. Pasal apa? Pasal kita ditakdirkan duduk di negeri bertuah. Nabi SAW apa? Tanda bahagia manusia yang keempat, wa an yakuna rizquhu fi baladih. Negeri dia menjanjikan rezeki untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni semua orang kena buka mata, buka hati, melihat dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita. Tidak cukup dengan yang tu tuan-tuan. Allah letak Malaysia yang bentuk ubi kayu ni. Allah letak Malaysia ni dilengkongi oleh negeri-negeri dan pulau-pulau daripada malapetaka. Mereka pertahan kita. Mai tsunami di tengah laut tepi bandar Aceh, berlaku apa pun kita ada satu protection. Sumatera duk tahan daripada mai kat kita. Berlaku di belah sana, kita duk ada Borneo, satu besar punya duk tahan daripada mai kat kita. Berlaku di belah selatan ni, Pulau Jawa duk lentang, duk tahan kita. Tuan-tuan, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang Malaysia. Syukur kepada Allah dan tunjuk balik syukur tu dengan meletakkan Islam di tempat dia. Dia kenal lagu tu. Syukur kita kepada Allah, buktikan syukur itu dengan menjadikan Quran hadis sebagai rujukan kita. Syukur kita kepada Allah dengan mengembalikan seluruh ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah apa yang Allah bagi dekat kita. Syukur kita tu kena ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata hadis tu, qala Huzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Kata Huzaifah, sabda Nabi, bermula kebinasaan satu orang laki-laki itu, punca dia bini dia, harta dia, anak dia dan jiran dia. Masalah kebinasaan seseorang itu punca daripada isteri itu macam mana? Iaitu manakala seseorang itu kasih kepada isterinya terlebih. Ni nak jadi jahanam ni. Sayang bini ni sampai tak boleh tegur bini. Sayang dekat bini ni sampai tengok bini buat tu hati kita ni tak berkenan, tapi tak boleh tegur. Pasal apa? Pasal terlampau sayang. Takut selagi bila tegur ni bini ni buat muka ke tunjuk macam mana, tu kita takut jahanam kita. Maka duduklah ia dengan isterinya itu dengan cukup khidmatkan dia. Ni laki ni punya jaga bini sampai dia ni jatuh jadi qadam pada bini dia. Siap dah ni, malam ni nak main mengaji. Bini dia kata, abang, ni kita pergi pasar malam ni. Kita kata, tapi malam ni ada mengaji. Mengaji. Dia bunyi lagu tu ya, dandan. Jom pasar malam. Dia baru sebut dua patah ya. Mengaji. Banyak tu ya bunyi. Luruh jantung jatuh dalam perut berlebuk kata. Takut kat bini sampai macam tu. Dia berkhidmat dekat bini ni sampai karut lah sampai macam tu.
Sampai nilai laki tu duduk tang mana pun tak tahu. Kita ketua keluarga, kita yang buat keputusan. Malam ni mengaji ke, pasal malam ke, kita buat keputusan. Dah. Bini kata mengaji. Dan dah, okey, pasal malam. Buang ketayak, balin tu jom pasal malam. Jahanam kita. Agak-agak ada ke orang macam ni? Dalam masjid tak ada lah, pasal dah ada di pasal malam. Tak ada dalam masjid malam ni. Nampak? Dia kata sehingga terlalai ia daripada amal ibadah ni, kerana sayang bini sampai tak tahu nak abang ni, ibadat pun tak tahu ke mana. Jahanam dia. Sampai terkadang jatuh di dalam mengerjakan yang mungkar dengan sebabnya kena bini ni kaki poco-poco. Baik. Kena bini kaki poco-poco. Habis kita. Dia nak kot tu, kita tolong pergi beli baju pula bagi kat dia. Habis, dia kata. Seperti menurut kehendaknya dan kemahuannya keluar pergi membawa dia melihat permainan yang haram. Bercampur gaul laki-laki perempuan di rumah panggung wayang yang gelap dan juga di panggung bangsawan dan sebagainya. Tulis kitab ni 60 tahun dulu. Jadi dia bawa contoh bangsawan. La bangsawan pun tak tengok dah. La sesuai dengan cara la. Bini dia mau hala ke situ. Dia dengan parti dia. Hari ni Haiti di sana, esok parti di sini, lusa tang ni. Dia duk karang benda tu nak pi. Kita nak pi kot lain. Dia paut kita pi kot tu. Dia kata, abang bawa saya pi. Abang nak pi mana? Abang pi Mampuih. Dia kata, oi, dia kata lagu tu. Saya nak pi tang ni. Abang kena bawa saya pi hantang. Satgi saya balik pukul apa, abang kena ambil. Dalam masa tu abang nak pi mana? Abang pi Mampuih. Dia kata. Kita ni pun baik mem. Jadi lagu tu. Ya Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan, jangan. Orang lelaki-lelaki jangan jadi lagu tu. Karut kalau jadi lagu tu. Cengih sampai bukan-bukan pun tak disuruh oleh agama. Bagi kena cara lah. Cengih. Satu sahabat saya ni, dia sendiri main cerita kat kita. Saya ustaz, dia kata bini saya, dia banyak ni pun saya tak bagi muka. Weh, kita duduk dengar lagu tu pula kan. Habis saya kata, jadi macam mana yang banyak tu pun tak bagi muka tu, jadi macam mana? Dah, saya ustaz, dia kata saya okey, kata esok nak pergi Kuala Lumpur. Dia cakap dengan kita pun kita tahu dia cengih. Contoh, dia kata saya kata dia esok nak pergi Kuala Lumpur, keluar pukul 8. Pukul 7.50 saya turun start kereta. Pukul 8 dia tak turun, tak siap, saya pergi seorang. Dia kata. Ini pun satu karut juga. Awak je tak payah jadi macam ni, kan? Tuan-tuan, pandai-pandai lah. Sampai pergi jadi lagu tadi ni pun tak mau. Nak jadi sampai macam askar apa dia ni pun kita tak mau. Patut-patut lah, kan? Yang tu yang susah. Pasal apa? Budi bicara kita tu nak buat macam mana. Pukul 8 seminit lambat kereta jalan ambil lah. Pergi Kuala Lumpur lah. Bukit Merah baru telefon mai. Pada muka dia kata. Pada muka, telefon tu nak kata pada muka. Dia nak pirah Kuala Lumpur. Bagi tahu kat kita ni, cengih dia ni. Apa ke benda? Kita dengar pun semua orang lagu tu untuk Sabangkang. Kita dengar, kita kata apa? Oh, tara tu haji ya. Dahsyat haji ya. Kita kata lagu tu habis pergi kat dah. Bangkang dia lagi, kita jadi musuh dia pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata kebinasaan seseorang dengan sebab anak, iaitu dengan sebab kasih kepada anak teramat sangat. Yang ni anakku Syazali lah. Tapi jadi lagu tu. Diturutnya apa kehendak anak. Habis anak kata ni semua betul. Kalau anak satu hari balik abang, ayah, apalah ustaz di sekolah saya ni. Saat lagi dia turun pergi dengan baju perang tu aja dia pergi sekolah, cari ustaz ni nak buat penampang. Pendek kata, anak dia ni kata apa pun betul. Siapa yang anak dia kata salah, orang tu salah. Tak payah bercara dah, memang salah. Kalau sampai macam tu, satu hari anak dia pergi jual dia di Pekan Danau. Satu hari anak dia pergi jual dia di Siam. Pasal apa? Pasal percaya dekat anak sampai menjahanamkan diri sendiri dan masa depan anak turut jahanam. Tak mau macam tu. Diberi akan dia wang dan apa yang menyukakan hati dia. Anak mau apa? Mau duit, ayah bagi duit. Hang mau apa? Bagi semua. Anak bawa balik jantan, anak perempuan bawa balik jantan, mai tidur dalam bilik di rumah. Dia boleh tak kata apa? Satu sahabat kita itu dah duduk tenggelam timbul duduk ikut kuliah.
cerita dengan ayak mata belenang. Perihal tak boleh kontrol anak. Dia kata, ustaz, minta maaf saya nak cerita lah, anak perempuan saya ni yang pergi jadi jahanam ni bukan pasal apa. Dia kata pasal mak dia. Dia bukan bini dia, pasal mak dia. Saya ni sampai tak ada perkataan boleh tegur anak ni, mak nanti main depan jadi lawyer dia. Pak buka mulut dia nak tegur, mak main duduk di depan. Apa yang macam tu punya keadaan, ustaz. Dia kata hari tu dia bawa balik jantan main tidur dalam bilik di atas. Saya boleh tidur kau, ustaz? Anak perempuan duduk tidur dengan jantan di bilik tingkat atas. Saya boleh tidur kau, ustaz? Dia kata, saya tak boleh, ustaz. Saya tak boleh. Saya baca apa nak jadi-jadi, saya naik pergi, saya ketuk pintu, saya ketuk pintu, saya ketuk pintu. Dia buka pintu, dia tendang pak dia tang dada ni. Anak perempuan. Dia tendang pak dia atas dada ni, jatuh terguling orang tua ni. Dia maki hamun pak dia ni. Duk saat mak bangkit daripada bilik tidur, mai tumpang sekaki maki pak ni, suruh keluar daripada rumah malam tu juga. Dia ni ada asma, penat. Masa dia mai cerita dekat saya tu, duk cerita ni dia sedih yang melampau, penat lah. Duk suluk dalam poket cari tu, duk semuk dalam mulut pula. Tuan-tuan, satu-satu orang habuan macam tu duk ada. Jangan dah sampai jadi macam tu baru kita nak karau balik tali kita lepas ni, tak dan karau dah. Kita dengan anak ni lepas tali ni, lepas ni perahu dia, kapal dia dah pi tengah laut tak nampak dah. Baru nak karau ni, baru nak karau tarik, tak dan tuan-tuan, tak dan dah. Jangan duk lepas jauh sangat masa awal-awal ni, supaya apa-apa jadi dan kita karau dia balik ke pelabuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata menjadikan dia, yakni tidak diajarkan dia adab yang baik. Budak ni bila kita terlampau sangat dengan dia, dia tak ada adab. Budak yang tak beradab, dia akan jadi macam tu. Dan tidak disuruh akan dia buat kerja yang patut baginya. Anak ni sampai tak boleh sentuh apa. Tuan-tuan pernah tengok tak dalam satu rumah tangga, mak tak kerja, anak-anak perempuan 3 orang 4 orang tak reti masak nasi, tak reti goreng telur. Pasal apa? Ni hak kita duk baca lah ni. Sayang anak ni sampai anak perempuan tak bagi pergi ke dapur. Semua mak nak buat. Hang tak usah, hang pergi baca buku, mak buat tak apa. Hang tak usah buat, hang nak periksa, hang pergi, mak buat tak apa. Anak dara umur 17, 18, 19, 20 tak reti masak. Anak orang kaya pun perempuan 14 tahun reti masak dah. Ni anak orang susah kampung ni tak reti masak, umur dah 18. Di mana silap? Silap mak bapak. Sayang anak, jangan sentuh belanga ni. Saya lagi minyak meletit. Tak boleh. Dia duduk dalam bilik, dia baca buku ke tuan-tuan? Dah. Dia duduk main Facebook. Bukti dia apa? Bukti dia bila keluar keputusan Pak Isa teruk. Kalau selama ni hang duduk dalam bilik, hang duduk baca buku, bukan ini keputusan Pak Isa yang hang nak bagi dekat mak dengan bapak hang. Ni dapur pun tak turun, apa pun tak buat, keputusan Pak Isa macam ni, hang duk buat apa? Masa tu nak marah, buang masa lah. Maka Islam awal-awal bagi tahu dengan anak-anak ni sayang, bukan tak sayang. Nabi sayang dekat anak cucu dia, tapi sayang kena ajak, bukan sayang biar dia bagi lingkup. Saya tak tuan-tuan dengar tajuk ni? Saya pasal apa? Di rumah kita ada anak. Di rumah kita ada anak. Balik pukul 10 lagi dandan panggil suruh buat nasi goreng, kacau. Dia pun terkejut. Dia kata apa ni, selama ni nak tanak nasi pun tak bagi, tu malam ni suruh buat nasi goreng, pataya pula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampailah sayang ni sampai tidak disuruh anak belajar. Sampai tahap tu hanya seseorang itu berkhidmat pula kepada anaknya dengan menghabis harta. Mak pak ni pula pergi jadi khadam anak ni, pergi jadi khadam anak. Sayang anak, patut-patut. Sampai jadi khadam anak, bukan itu cara yang Islam suruh.
Khadam. Jadi khadam anak. Pergi duduk rumah anak, tolong mengasuh cucu, jaga anak kepada anak kita. Lepas tu duduk kena jerkah pula dengan anak. Itu khadam lah. Kita boleh bagi masa tolong pergi tengok cucu ni, itu dah cukup baik. Dah, dia balik kerja, dia boleh jerkah mak dia. Dia kata, mak ni pasal apa baju basah ni? Dia main macam tu, anak perempuan. Mak kata, tadi mak terlelap tadi ni, hujan, tak ada nak kutip. Oh, angin main. Mak, esok saya nak pakai baju ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi suami kepada perempuan yang kena cakah ni, agak-agak nak buat apa? Agak-agak lah. Tu agak lah, kita baca pergi. Ada tak ada jadi benda ni, tuan-tuan? Ada jadi. Dia mai tahap tu, anak merosakkan ibu bapa dia. Dan berbimbang sepenuh masa diberikan kepada anak. Tu dia. Ni, duk fikir hal anak ni. Kuliah masjid tak dan main ni. Pasal apa? Duk fikir nak pergi hantar anak tuition. Oh, yang ni ramai lah ni. Ramai. Tuition tadi ni, saat lagi nak balik pergi Eropah, duk congok mai. Kalau mai saat lagi kuliah habis lambat, anak tak ada nak pergi ambil lah apa. Tak mengaji. Duk jadi driver anak lu tu. Pergi hantar saat lagi pergi kedai kopi, kena apa kalau lebih kurang saat lagi time balik pergi ambil. Tak mengaji pak ni. Agama tak tahu pergi ke mana. Pasal apa? Terlampau sayang dekat anak ni. Sehingga tinggal beberapa pekerjaan yang baik, yang lainnya habis. Mengaji ni kerja baik pun tak boleh buat dah. Bukan tak boleh atung. Kita dengan jiran sebelah rumah kita, kita pun ada anak, dia pun ada anak. Anak kita pun SPM, anak dia pun SPM. Pakat pergi hantar tuition center yang sama. Ini aku punya giliang, esok hang pula giliang pergi ambil. Bagi turn aku pergi mengaji, hang pun ada turn pergi mengaji. Bukan tak boleh atung lagu tu. Tapi tak, dia duk kira dia nak pergi hantar, dia nak pergi ambil. Duk jadi driver anak tu lah. Jahanam agama bapa ni. Sehingga meninggal beberapa pekerjaan yang baik. Tidaklah dapat buat ibadah dan taat, dan dengan kerana berbimbang dengan anaknya itu, dan tidaklah dapat masuk bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dengan sebab berbimbang dengan anak itu, dan tidak dapat nak membuat kebajikan yang sepatutnya kerana berbimbang dengan anak itu. Bagi dia, anak itulah segala-galanya. Tuan-tuan, saja tanyalah, esok anak tu dia nak ingat kat kita macam kita ingat kat dia lah ni kah? Tak saya jawab lah, pasal semua orang tak sama. Ada orang lain, ada orang lain. Kadang-kadang yang ibu bapa ni duk makan hati esok ni pasal apa? Pasal mengenangkan benda ni ya. Tak padan dengan kita korban untuk dia dulu, sampai hari ni dia sampai nak jenguk, tunjuk muka tengok kita pun tak. Masa tu bukan nak suruh kita tak pedulikan anak lah ni, tapi jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Tok Wan ni sampai tak tahu masjid, tak tahu ustaz, tak tahu pergi mengaji tang mana. Pasal duk kena tengok cucu ni. Berpuluh tahun duk kerja jaga mak dia dulu, hari ni sambung jaga cucu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebinasaan seseorang dengan sebab harta, iaitu siang malam berbimbang dengan harta, dikira dan berbimbang dengan dia macam mana cara nak memperbanyakkan dia. Ini bab harta pula. Duk kira duit. Kan apa dulu dalam Quran kata allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kan Tuhan nak cerita tentang orang hak jenis ni, jenis duk kira harta ni, allazi jama'a malan wa'addadah, dan orang yang menghimpun harta, wa'addadah, dan duk bilang. Yahsabu anna malahu akhladah, kerana dia rasa duit dia tu boleh membawa kekal kepada dia. Ni Tuhan nak cerita tentang orang yang rosak ni. Kemudian Tuhan kata apa? Kalla. Tuhan kata dah, harta tak akan jadi lagu tu. Harta tidak akan boleh menyebabkan kamu kekal. Kalla, dak, Tuhan kata. La yumbadhanna fil hutamah. Sebaliknya, sifat kamu duk kira harta tak berhenti ni akan menyebabkan kamu dihumban ke neraka hutamah.
Islam tidak larang kita cari duit. Islam tidak larang kita jadi orang kaya. Tapi Islam larang kita apabila harta tu kontrol kita, bukan kita kontrol dia. Tu Islam larang kita. Dengan kerana harta, tak dan nak mengaji agama. Tak dan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata, dan bagaimana nak menyedikitkan habisnya. Duk fikir harta ni nak tambah macam mana, nak belanja, nak cermat, nak bagi korang ni macam mana, sehinggalah tinggal amal ibadah dan segala yang difardukan Allah. Maka dihimpun akan dia daripada apa jalan jua pun, tidak peduli jalan itu haram atau syubhat. Dia main lagu tu lah. Minta bagi orang mai abang. Dia kata ni ada satu skim, dia panggil skim cepat kaya mai. Dengar, mata pun dia naik kala mai. Macam mana nak buat ni? Dia kata tak banyak mana, hang bubuh. Dia kata 2,500 ya. Dia tunjuk mai hak kita ada dapat, tapi dia tak bagi kat kita. Dia tunjuk hak ni hang punya, tapi nak ambil tak boleh. Lepas tu 2 minggu dia bagi dekat hang 10%. 2,500 dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250, dah 1,000. Kita buh 2,500. Dalam 2 bulan setengah dapat balik dah. Hak dapat lepas pada 2 bulan setengah tu, dia kata alhamdulillah rezeki hang. Dia kata Pak Haji ni pun kepiah lari mai ikut tepi lagu tu. Kepiah hak ni lari mai ikut tepi lagu ni. Dia kata betul ke? Skim cepat kaya ni bukan boleh percaya pun. Mula-mula kata lagu tu. Kawan ni kata apa? Dia kata selalu kalau hak nak kena, hak masuk lambat. Dia kata hak masuk awal lepas. Betul ke? Dia main. Betul ke? Tak tahulah, aku kira dah balik modal dah. Kawan hak main abang dia kata, aku kira-kira dah balik modal dah. Lah duk makan untung lah. Petang ni boleh dapat orang ni. Pasal apa tuan-tuan? Duit. Siapa tak mau? Ini dia nak beritahu. Dia tak tanya dah macam mana prosedur duit tu nak mai, jalan dia haram dah, jalan dia halal ke dak, haram ke syubhat, tak tanya dah. Janji betul 2 minggu dapat 10% ni, betul ni duk tanya itu Nampak tuan? Ini yang dia beritahu ni. Ataupun harta itu jikalau dapat dengan jalan halal sekalipun, tetapi memperbelanjakannya kepada segala perkara haram dan maksiat. Duit mai kok halal pun dia belanja pi bagi jadi berdosa. Serupa juga. Maka semua yang demikian itu membinasakan seseorang yang ada harta itu. Baik, kemudian di tepi itu dia kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin. Cerita dia panjang. Imam Ghazali nak beritahu satu saja, isi dia di situ satu saja. Imam Ghazali kata apa? Dia kata kita ni kena selalu minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan kita ni orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Tu aja dia punya intipati dia. Macam mana hadis Nabi kata dekat Muaz bin Jabal. Nabi ajak kepada Muaz, wahai Muaz, jangan tinggal doa ni. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu yang Nabi ajak kepada Muaz. Allahumma a'inni, ya Allah ya Tuhanku, tolong aku, ala zikrik, untuk mengingati engkau, wa syukrik, dan untuk bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, tolonglah untuk nak memperelokkan ibadat aku kepada engkau. 3 ni Nabi kata kat Muaz, jangan lupa minta dekat Tuhan. Minta Tuhan bagi kita ni bila masa pun ingat kat dia. Dalam apa keadaan pun ingat kata Allah doa ada. Tuhan kita Allah dia ada. Muhad tu mau doa ada. Wa syukrik, syukur. Apa pun mai kat kita, alhamdulillah. Pasal apa? Lagi teruk pada kita doa ada banyak. Depa post mai kat saya dalam email ni gambar satu orang di Pakistan. Tangan tak ada 2 belah. Ada kaki ya, 2. Tangan 2 tak ada. Lengan baju lembek turun, tak ada terus tangan. Kaki je ada 2. Depa tunjuk gambar video klip daripada dia keluar rumah pergi kerja, dia masuk pejabat, dia buat kerja dengan kaki dia 2 ni aja, buat kerja jadi kerani. Masuk pejabat buka buku
kaki, jari kaki kapit pen, tulis, buka muka surat apa semua dengan kaki ya. Cukup time semayang, pergi ambil ayat semayang pakai kaki doa ya. Pakai kaki doa ya. Ambil ayat semayang, kumuk, basuh muka apa semua pakai kaki doa ya. Nak pergi semayang, nak pakai kepiah pun pakai dua kaki tu ya, ambil kepiah buat atas kepala. Dengan dua kaki tu hampak-hampak berdiri semayang. Rokok pun tak ada tangan nak pegang lutut, rokok lagu tu je. Nak sujud tu, nak sujud dengan tak ada tangan nak pegang lantai ni, tomuh muka api tu, semayang tak tinggal. Habis semayang, buka Quran baca dengan kaki, pegang Quran, buka, nak buka ni dengan mulut ni, gigit ujung Quran, buka, baca, pegang, buka, baca. Video klip tu dia nak abang satu ya, tak bersyukur lagikah kita kepada Allah? Dia nak cerita ni, hamba Allah ni Tuhan bagi macam tu, kehidupan dia menggambarkan syukur dia kepada Allah. Dia bagi satu soalan ya, kita tengok video klip ni daripada awal tadi ni, tak bersyukurkah kita kepada Allah? Tak kena tang mana lagi dengan hak Tuhan bagi kat kita ni, tak kena tang mana lagi sampai kita tak boleh nak bersyukur kepada dia, sampai tak semayang kita ni. Apa ni? Inilah yang Nabi ajak dekat Muaz, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di bawah tu dia kata kebinasaan dengan sebab jiran, iaitu apabila seseorang itu berbuat baik dengan dia, seperti ada hidup-hidupannya, maka engkau dengki lalu engkau pukul akan dia. Yang ni kita dengan jiran ni pi jadi berdosa. Pasal apa? Pi duduk berkembang dengan orang suka belah kucing. Jiran kita ni hobi belah kucing. Dalam rumah kucing dia 25 ekor. Kucing di rumah dia duk main, berak main rumah kita. Angin lah kita ni. Cakap dah elok-elok dekat jiran ni. Dia kata ni, hampa hobi nak belah kucing, belah lah. Aku tak kisah nak belah kucing ke, nak belah rimau ke. Tu marah lah tu bila cakap lagu tu. Nak belah kucing ke, nak belah rimau ke, nak belah gajah ke, hang belah. Dia kata jaga jangan bagi main berak rumah aku. Tu angin dah tu cakap tu. Jiran duk buat pekak, buat tak faham. Kucing ni memang dia tak masuk sekolah. Dia sekolah apa pun tak masuk. Dia senak perut, dia pergi rumah sebelah lah. Kita ni pergi jadi rosak nama dengan kerana jiran yang hobi macam ni. Jiran ni hobi macam ni, kita ni pergi jadi rosak nama. Satu hari kita lost temper, kita hilang dah pertimbangan kita pergi bercakap lebih kurang dekat dia, kita maki hamun dia, kita pergi pukul kucing dia bagi mampus, jahanam nama kita. Itu dia kata apa? Fitnah kepada kita ni dengan kerana pergi dapat jiran macam ni. Dia tak sebut kata aku naik angin, dia kata ni yang aku hangin. Bila dia kata hangin tu memang rosak dah, nama dia rosak dah. Ni dia beritahu. Ataupun dia kata engkau bunuh ataupun engkau sakiti akan binatang itu. Sengak-sengak tangkap, boh langgundi, jurus yang hangat pergi mampus bang. Berdosa kita ni pergi buat ke kucing macam tu. Yang tak ada akal ni tuan rumah ni, jiran sebelah ni, kita pergi jadi berdosa pasal bunuh binatang ni. Jadi benda ni dua pihak lah. Kita pun satu, kalau kita duk pihak yang angin ni pun tak boleh, kalau kita pergi duk pihak minat belah kucing ni pun kena jagalah. Hidup bermasyarakat ni, kita jangan fikir kita kena fikir orang lebih pada kita, barulah elok masyarakat ni. Dan seperti mana jiran itu berkasak laku dengan engkau, maka engkau maki akan dia, dan engkau marah dan engkau sakiti akan dia. Pergi dapat jiran jenis mulut tak elok. Hak elok kita ni dia tak pernah cerita kat orang, hak tak elok kita ni dia pergi abang kat orang, habis kita. Ataupun jiran ada anak isteri, maka engkau jahat diri engkau dengan anak isterinya. Dia ada anak bini, kita pergi buat tak elok dekat anak bini dia. Zina tu berdosa. Berzina dengan isteri jiran lagi besar dosa. Zina tu dah cukup keji dah, pergi berzina dengan jiran, lagi besar dosa dia ni. Ataupun engkau sakiti mereka, maka tiap-tiap sesuatu yang bertali mali dengan jiran itu apabila tidak diperbuat baik, maka kebinasaanlah ke atas engkau yang tidak buat
tidak buat baik dengan jiran itu. Jahanam kita bila kita tak boleh nak buat baik dengan jiran. Sabda Nabi SAW, yukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Nabi, dan semua dosa tadi ini boleh dikifaratkan dengan sebab benda-benda yang kita buat ini. Apa dia? Yang pertama, sembahyang. Kita sembahyang, jaga elok, sembahyang sunat kita buat. Puasa kita buat elok, puasa sunat kita buat. Sedekah zakat kita keluarkan, sedekah sunat kita buat. Kita suruh orang buat baik, kita sendiri buat baik. Kita cegah orang buat jahat, kita jangan buat jahat. Maka dosa-dosa kita yang melibatkan bini, anak, jiran dan sebagainya ni dikifaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila didengar oleh Amirul Mukminin akan perkataan dan jawab Huzaifah yang demikian itu, maka kata Umar Al-Khattab, faqala Umar, lastu an hadza as'aluk walakin 'anil fitnah allati tamuju kamaujil bahri. Maka kata Umar, bukan itu wahai Huzaifah yang aku nak tanya tentang sabda Nabi tentang fitnah itu, tetapi yang aku nak tanya ialah fitnah yang disebutkan sebagai gelombang yang cukup kuat daripada gelombang laut. Umar kata bukan soal fitnah tu, itu fitnah tu kecil. Dia kata kalau bini buat rosak kita, anak buat rosak nama kita, harta buat menjahanam kita, jiran merosakkan kita, itu tak apa. Dia kata ni ada satu benda yang Nabi bagi tahu, fitnah kamaujil bahri, yang dia main ni macam ombak tsunami. Adakah Nabi bagi tahu tentang benda ni? Umar tanya lagu tu. Sambungan dia bulan depan. Pasal dia lagi panjang, walaupun tinggal satu perenggan lagi, tapi cerita dia sangat panjang. Saya akan bawa tuan-tuan kepada hadis riwayat Al-Bukhari, cerita tentang pagi Sayyidina Umar dibunuh. Kita akan pergi tengok dalam hadis Al-Bukhari kejadian pada pagi Sayyidina Umar kena bunuh. Cerita dia panjang. Kau nak baca lah ni? Jangan duduk terbiang. Panjang cerita dia. Tuan-tuan akan dengar macam mana Umar nak keluar pergi nak semayang tu, macam mana, apa Umar buat sebelum semayang start. Umar masuk dalam saf, apa Umar kata, lepas tu lepas dia takbir apa jadi, siapa dia ni yang menjadi pembunuh dia ni, siapa dia masuk mai macam mana, dia tikam Umar pakai apa, Umar bila dah kena jatuh tu apa tindakan Umar. Detail hadis sahih Al-Bukhari. Dia dah jatuh tu, dia tak berhenti, dia pegang tangan siapa, tarik naik untuk ganti dia jadi imam. Semayang jalan juga dalam keadaan dia duk pegang, duk pekup tempat kena tikam ni. Dia semayang jalan juga. Bila habis semayang, apa Umar kata? Siapa orang yang menjadi pilihan dia untuk nak bertindak pergi cari orang yang bunuh ni? Apa kesudahan kepada pembunuh ni? Umar dalam keadaan duk pekup luka sakit ni, dalam keadaan duk pekup tu, apa kata-kata akhir dia sebelum dia mati? Cerita tu bulan depan. Tuan-tuan, sangat menyentuh hati. Cerita yang kena kepada Umar Al-Khattab ni sangat menyentuh hati. Sampailah membawa sebelum mati tu, cerita dia panjang, membawa kepada wafat dia dan selesai pengkebumian dia, dan apa jadi kepada sahabat-sahabat yang tinggal selepas daripada wafat dia ni. InsyaAllah bulan depan kita tengok apa sambungan dia. Sambungan hadis, apabila Umar kata kepada Huzaifah bin Yaman, dia kata, Huzaifah, aku bukan tanya tentang fitnah isteri kepada suami, fitnah anak kepada bapa, fitnah harta kepada tuan punyanya, fitnah jiran kepada jiran dia. Bagi aku itu kecil. Aku nak tahu ni ada tak ada fitnah besar seumpama ombak tsunami yang Nabi pernah cerita dekat hang. Apa jawapan Huzaifah dan apakah kesudahan Umar Al-Khattab? InsyaAllah kita baca bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.